Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Zamsudin. Semua pihak berkaitan diberi amaran tidak menyorok bekalan benih padi sah. Tegas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu, pihaknya memandang serius terhadap setiap laporan yang diterima dan tindakan akan diambil bagi mengatasi gangguan yang berlaku. Jelas Datuk Seri Mohamad pihaknya tidak membenarkan mana-mana pihak untuk menekan kementerian berkaitan hal benih padi kerana isu berkenaan berkait dengan makanan seluruh rakyat Malaysia. Katanya gangguan bekalan benih padi sah dijangka kembali pulih dalam tempoh terdekat. Semalam beliau turun padang di dua buah kilang pengeluar benih padi sah di Kok Diang dan Mukim Tajar Langgak bagi memantau dan melihat situasi bekalan benih padi sah di Kedah. Pemantauan dibuat susulan aduan petani berkaitan isu benih padi yang mengalami gangguan ketika ini. Statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM merekodkan 19,224 kes jenayah dalam talian sepanjang tempoh Januari hingga September tahun ini. Angka itu menunjukkan peningkatan 23% berbanding 15,659 kes yang dicatatkan bagi tempoh sama tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Cheng berkata nilai kerugian kes jenayah bagi tahun ini juga meningkat kepada RM687 juta atau 29% berbanding pada tahun 2022. Pusat Tindak Balas Insiden Cyber 999 pula merekodkan 4,898 insiden keselamatan cyber dalam tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. Penipuan dalam talian terus berada di tangga teratas dengan jumlah insiden sebanyak 3,087. Beliau berucap pada majlis perasmian Program Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023 peringkat negeri Kelantan di Universiti Malaysia Kelantan UMK Kampus Bacok. Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, Sultan Ismail Petra berkenan merasmikan majlis. PDRM tidak berkompromi terhadap pegawai dan anggotanya yang terlibat salah laku dan jenayah. Ketua Polis Negara menegaskan selain ditahan dan siasatan telus dilakukan, tindakan tegas diambil jika sabit kesalahan. Ia susulan insiden 3 anggota polis ditahan Jumaat lalu disyaki mencolek dan memeras ugut seorang lelaki warga asing. Difahamkan mereka didakwa diupah oleh salah seorang suspek untuk menahan mangsa warga asing secara salah sebelum menyerahkan mangsa kepada suspek. Mereka ditahan berikutan laporan diterima berhubung insiden itu. Pengeluaran gula global akan berkurangan sebanyak 2.4 juta tan dengan jangkaan gangguan penggunaan itu pada musim 2023-2024 bermula pada Oktober. Perkara berkenaan dimaklumkan oleh syarikat perunding Kovrig Analytics menerusi satu laporan yang turut menaikkan anggaran defisit bekalan sebanyak 200,000 tan. Menurut laporan itu, peningkatan pengeluaran di Brazil, Rusia dan China tidak akan mencukupi untuk mengimbangi penurunan besar pengeluaran di India dan Thailand yang terkesan akibat tahap kelembapan yang tidak mencukupi. Pengeluaran global gula dijangka berkurangan daripada 189.4 juta tan pada tahun 2022-2023 kepada 187.5 juta tan pada tahun 2023-2024. Sementara permintaan gula tahunan dianggar meningkat daripada 188.16 juta pada musim 2022-2023 kepada 189.9 juta tan pada 2023-2024. Kovrig Analytics menyatakan negara pengimport sudah menghadapi kesukaran untuk membeli gula pada paras tinggi semasa. Kementerian Agama Indonesia akan mencetak Mushaf Al-Quran bahasa isyarat yang kini sudah selesai disusun. Ia bakal menjadi yang pertama seumpamanya di Indonesia dan di dunia. Mushaf Al-Quran bahasa isyarat itu adalah antara inisiatif Kementerian Agama Indonesia untuk berkhidmat dengan lebih baik kepada golongan kurang upaya selain memudahkan mereka membaca Al-Quran. Mushaf Al-Quran isyarat sudah dihasilkan dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui aplikasi pusaka Super Apps. Proses mencetak Mushaf Al-Quran isyarat pula masih dijalankan dan dijadual siap akhir tahun ini. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.